Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam subjek Sirah Darjah 4, pelajaran 3 yang bertajuk Pembangunan Negara Islam. Tahukah awak semua, antara perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ialah membina masjid. Baginda menjadikan masjid sebagai pusat untuk menguruskan pelbagai hal ehwal umat Islam termasuklah dalam bidang pendidikan. Di masjid juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah, menyampaikan ilmu-ilmu Islam kepada para sahabatnya. Jadi, tradisi menyampaikan ilmu di masjid diteruskan sehingga ke hari ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada pembinaan masjid. Yang pertama ialah Masjid Quba. Okey, kita lihat sedikit latar belakang mengenai Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-14 kerasulan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Masjid Quba dibina pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba dan menetap selama 4 hari, seterusnya mendirikan masjid dan solat di dalamnya. Okey, itu berkaitan dengan Masjid Quba. Seterusnya, masjid yang kedua ialah Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi merupakan tempat suci kedua umat Islam selepas Masjidil Haram. Ia dibina secara gotong royong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam setelah baginda tiba di Madinah. Masjid An-Nabawi juga dibina di atas tanah dua orang anak yatim iaitu Sahal dan Suhail bin Umar. Terbinanya masjid ini meletakkan asas yang kukuh dalam masyarakat dan pembangunan negara Islam. Seterusnya, masjid yang ketiga ialah Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan tempat yang paling suci bagi umat Islam. Masjid ini terletak di Mekah Al-Mukarramah dan terdapat Kaabah yang menjadi kiblat bagi umat Islam ketika mendirikan solat. Kaabah telah dibina semula oleh Nabi Ibrahim bersama puteranya Nabi Ismail. Masjidil Haram menjadi tumpuan umat Islam semasa mengerjakan haji dan umrah. Jadi, orang Islam datang ke Masjidil Haram untuk beribadah, terutama sekali apabila hendak mengerjakan haji dan umrah di Mekah. Okey, tahukah awak semua? Masjid ini dinamakan Masjidil Haram kerana diharamkan dan dilarangkan menumpahkan darah di kawasannya. Baiklah, seterusnya kita lihat peranan masjid dalam pembentukan negara Islam. Yang pertama, sebagai pusat ibadah. Kedua, pusat kemasyarakatan. Ketiga, pusat pendidikan. Keempat, pusat politik. Dan yang kelima ialah pusat ekonomi. Okey, kita lihat satu persatu penerangan berkaitan dengan peranan masjid dalam pembentukan negara Islam. Yang pertama ialah pusat ibadah. Masjid adalah merupakan tempat umat Islam mengerjakan ibadah fardu dan sunat. Di antaranya ibadah solat fardu, solat Jumaat, solat-solat sunat, solat jenazah, bacaan Al-Quran, amalan zikir dan wirid. Jadi, umat Islam akan menunaikan solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak secara berjamaah setiap hari di masjid serta turut menunaikan solat-solat sunat yang lain. Okey, setiap minggu iaitu pada hari Jumaat, umat Islam akan berkumpul untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi, pada setiap tahun pula, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Jadi, pertemuan sesama umat Islam akan mengukuhkan lagi hubungan persaudaraan dan silaturahim sesama umat Islam. Seterusnya, peranan masjid yang kedua ialah sebagai pusat kemasyarakatan.
Masjid sebagai nadi penggerak dakwah dan aktiviti kemasyarakatan. Jadi, pelbagai aktiviti kemasyarakatan dapat dilaksanakan di masjid pada zaman Rasulullah untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan umat Islam. Dengan ini, dapat melahirkan umat Islam yang bersatu padu dalam membangunkan negara Islam. Rasulullah juga bermesyuarat dengan sahabat berkenaan hal keselamatan masyarakat dan negara. Antara perkara yang dibincangkan di masjid ialah dalam penyelesaian masalah masyarakat dan merancang pembinaan kemudahan awam dan sebagainya. Seterusnya, peranan yang ketiga ialah pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Masjid adalah merupakan tempat pengajian serta pusat mengembangkan ilmu dan syariah Islam. Jadi, masjid ni adalah merupakan satu pusat untuk menyampaikan ilmu dan dakwah Islam. Ilmu yang disampaikan sama ada dalam bentuk ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi. Okey, pada zaman Rasulullah, Rasulullah pernah menerima wahyu daripada Allah ketika berada di dalam masjid. Rasulullah juga sendiri pernah menyampaikan ajaran Islam di dalam Masjid An-Nabawi. Baginda juga membenarkan orang yang baru memeluk Islam untuk tinggal sementara di dalam masjid. Jadi, orang yang menuntut ilmu juga diberi keizinan untuk tinggal dan menuntut ilmu di dalam masjid. Jadi, antara peranan masjid ialah sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Baiklah, seterusnya yang keempat ialah sebagai pusat politik. Sebagai pusat perbincangan bagi membincangkan dan menyelesaikan masalah negara. Menerima kunjungan diplomatik dan delegasi dari negara Islam ataupun yang bukan Islam. Pada zaman Rasulullah, Rasulullah berbincang dengan sahabat mengenai hal berkaitan dengan negara di dalam masjid seperti melantik gubernur di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam dan menerima kunjungan tetamu dan delegasi dari negara-negara luar. Peranan yang kelima ialah masjid sebagai pusat ekonomi. Rasulullah mengiktiraf masjid sebagai tempat untuk pengurusan dan pentadbiran ekonomi seperti zakat, harta wakaf, jizyah iaitu cukai dan ghanimah iaitu rampasan perang. Jadi, hasil pelaksanaan aktiviti ekonomi ini dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam dalam pelbagai aspek seperti pendidikan, perjuangan iaitu jihad, kebajikan dan kemasyarakatan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita perolehi daripada peranan masjid dalam pembentukan negara Islam yang pertama ialah masjid menjadi pusat aktiviti umat Islam seperti pusat ibadah, pusat kemasyarakatan, pusat pendidikan, pusat politik dan pusat ekonomi. Yang kedua, umat Islam yang hadir ke masjid untuk beribadah akan mendapat ketenangan jiwanya. Dan yang terakhir pada hari ini ialah kelebihan solat di masjid. Solat di Masjidil Haram mendapat ganjaran pahala sebanyak 100,000 pahala. Yang kedua, solat di Masjid An-Nabawi mendapat ganjaran pahala sebanyak 1,000 pahala. Dan yang ketiga, solat di Masjidil Aqsa mendapat ganjaran seumpama mengerjakan satu umrah. Jadi itu adalah merupakan kelebihan dan kesimpulan yang dapat kita perolehi daripada peranan masjid dalam pembentukan negara Islam. Jadi setakat ini saja penerangan saya berkaitan dengan pembinaan masjid dan peranan masjid dalam pembentukan negara Islam. Kita akan sambung lagi pelajaran kita pada hari seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.